الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Malam ni kita akan baca kitab yang ke-13, iaitu kitab berkenaan dengan puasa. Kalau ikut tertib lepas daripada jenazah pun ni, kita masuk zakat dahulu. Oleh kerana kebetulan kita ni dua minggu lagi nak puasa, kita lopak sikit. Kita baca sekat-sekat dah untuk tempoh 2 kali ni. Kemudian lepas daripada puasa nanti kita akan sambung baliklah Kitabuz Zakah. Kitabus Siyam, babu fadli syahri Ramadan. Bab yang pertama, kelebihan bulan Ramadan. Hadis 652. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka dengan seluas-luasnya pintu langit dan dikunci dengan rapat-rapat pintu-pintu Jahannam dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi hadis ni berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan ke-9 yang difardukan kepadanya itu puasa, yang mana puasa tu rukun Islam yang ketiga ataupun yang keempat, syahadah, semaya, zakat, puasa dan haji. Salah satu daripada rukun Islam. Jadi puasa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Sesuai dengan apa? Itu sesuai dengan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya itu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi hidayat, petunjuk, keterangan, pembeza antara hak dan yang batil. Jadi pada bulan Ramadan itu terhimpun 2 benda yang besar kepada kita. Yang pertama puasa, yang kedua turunnya Al-Quran. Dan di situ isyarat kepada kita bulan Ramadan ni kita kena perbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, sama ada dibaca secara tilawah bersendirian ataupun kita baca bersama dengan orang lain yang dipanggil tadarus, ataupun dibaca atau didengar dalam sembahyang tarawih. Dalam sembahyang tarawih tu mulanya satu masjid tu dapat khatam lah, dapat khatam Al-Quran 30 juzuk sepanjang bulan, sepanjang malam tu, sama ada lepas daripada isyak ataupun qiyam pukul 4 pagi tu. Jadi hubungan puasa dengan Al-Quran tidak dapat dipisah. Jadi Allah SWT telah pilih ibadat puasa ni pada bulan Ramadan. Bulan lain boleh, tetapi tetap
ketetapan dari Allah Ta'ala bahawa mesti pada bulan Ramadan sebab sesuai dengan Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah satu isyarat kepada kita turun hidayah rahmat yang besar. Maka tujuan puasa tadi adalah untuk mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu-satunya jalan yang paling mudah sesuai untuk kita dapat darjah takwa itu iaitu pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran, supaya ada sempena tu. Ramadan puasa, Ramadan Al-Quran, supaya kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sebab apa? Bila kita membaca Al-Quran dengan banyak, maka kita akan mendapat hidayah dengan sebanyak-banyaknya. Bila kita dapat hidayah, maka kita akan mendapat kekuatan untuk beramal. Kita dapat hidayah, kita dapat taufik. Bila kita dapat amal berpandukan kepada Al-Quran, akan bertambah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekatnya kita dengan Al-Quran, itu akan menjadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Maka sebab itulah Allah Taala kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah dia Al-Quran, Alkitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya, itu menjadi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa tujuan dia supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi macam mana nak jadi takwa tu, kena ada hidayah, kena dapat panduan. Nak dapat takwa ni tak boleh fikir sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang menunjukkan kepada kita jalan takwa. Jadi nak dapat takwa kena cari hidayah. Macam mana nak cari hidayah? Maka melalui Al-Quran lah. Maka sebab itulah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan kita mendapat hidayah. Natijah daripada puasa takwa. Jadi nak dapat takwa kena cari hidayah dalam Al-Quran. Jadi di situ kita boleh nampak tujuan daripada ibadat puasa ni adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Ta'ala. Yang dikatakan takwa ni maknanya kita takut kepada Allah Ta'ala. Al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah Ta'ala. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, kita beramal dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian kita ar-ridha bil qalil, kita redha, kita terima ketetapan Allah SWT, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita walaupun sedikit. Wal amalu liyaumir rahil, dan kita beramal untuk hari kita berangkat pergi. Jadi 4 unsur takwa tu. 4 unsur takwa tu: takut kepada Allah Ta'ala, beramal dengan Al-Quran, redha dengan sedikit, dan kita persiapkan memperbanyakkan amal kita di hari saat yang kita akan tinggalkan dunia ni. Jadi kalau kita tengok pada 4 perkara ni, dia akan ada melalui puasa, dapat dicapai melalui puasa. Sebab yang dikatakan puasa melatih kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang dikatakan takwa juga kita jaga perintah Allah Ta'ala. Kita berhati-hati dalam kehidupan kita, kita berhati-hati dalam perjalanan hidup kita ni. Kita berhati-hati kalau kita jalan di malam yang gelap, di celah pokok-pokok yang penuh dengan duri. Macam mana kita elok, kita berhati-hati. Ataupun kita jalan dalam gelap, kita nak elok daripada tunggu. Ataupun kalau kita naik kereta sendiri pun ada lampu pun kena beringat juga kalau jalan jenis banyak lubang. Jaket atau apa jengok mana. Kita berhati-hati, takut juluh dalam lubang, terbabah, takut ada lembu melitah. Kita jaga. Jadi takwa ni melalui puasa, iaitu Allah SWT telah haramkan kepada kita benda yang halal pada siang hari Ramadan. Cendol ke, ondel-ondel ke, halal belaka kepada kita. Tapi selagi tak maghrib, tak boleh makan, haram, dosa. Jadi walaupun kita tak ni halal pun, tetapi Allah Ta'ala kata tak boleh makan. Jadi itu melatih kita patuh kepada Allah Ta'ala. Sikit pun tak boleh. Ataupun kita nak buka seminit awal sikit dah.
Takut mati kau, takut apa, kita nak buka awal sikit sebelum daripada maghrib. Tetap tak boleh. Sebab apa? Kita jaga semua tu, walaupun benda tu halal kepada kita pada asalnya, tetapi kita jaga. Sebab apa? Takwa kepada Allah Ta'ala, patuh. Patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi bila kita sudah berlatih 30 hari ataupun sebulan Ramadan dengan jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan kita tak nampak Allah Ta'ala, tetapi kita nampak kita nampak apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ni. Macam dalam hadis ni, futihat abwabus sama'. Dalam setengah riwayat kata futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Dibuka pintu-pintu syurga pada kita. Jadi syurga tu telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis macam mana rupa dia, macam mana nikmat dia. Jadi antara surah, kalau kita nak tengok surah, ia menyebut kepada kita dengan begitu detail nikmat dalam syurga ni. Surah yang pertama surah Waqiah. Surah Waqiah. Yang kedua surah Al-Insan. Awak baca setiap pagi Jumaat. Itu dua surah contoh paling detail tentang nikmat syurga. Tapi orang kita ni baca surah Waqiah nak kaya. Tiap-tiap malam sebelum tidur. Tak tahulah kaya kodok, tapi hadis tu tidak sahih. Gitu ya, kita boleh ayatnya, tidak sahih. Kalau sahihnya baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu lebih sahih lagi. Tapi kalau kita baca nak kaya, jadi boleh hak dunia lah. Jadi walaupun kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita boleh nampak sifat-sifat kemurahan Allah Ta'ala. Kita boleh nampak apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mendorong kita untuk jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, mendorong kita bertakwa. Jadi bila terlatih dah dalam sebulan tu, maka kita akan jagalah. Lepas pada ni kita tak berani dah nak ambil rezeki-rezeki yang haram, rezeki-rezeki yang syubhat, sebab kita jaga dah. Kalaulah sebulan puasa tu kita berhati-hati, tak makan benda halal ketika puasa, kita buka pun kita berhati-hati, takut rezeki tu rezeki daripada rasuah kau, daripada penipuan kau. Kita berhati-hati tu daripada berbuka dengan rezeki yang haram. Begitu juga kita bayar zakat, nak bersihkan harta. Sebab kalau tak bayar zakat ni, berarti kita telah makan hak orang miskin. Jadi bila kita makan hak orang miskin, maknanya kita makan benda hak orang lain lah. Tak boleh juga. Jadi kita telah dilatih dah. Jadi lepas daripada tubik sekolah puasa ni, latihan training dalam bulan puasa ni, maka kita akan jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tinggalkan benda-benda yang jelas haram, benda-benda yang sama-sama kita jaga. Itu puasa melatih kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, bila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka seluas-luasnya pintu langit. Pintu langit dalam setengah riwayat kata pintu syurga. Sebab syurga ni tak tahu duk mana, tapi ke atas pada nu lagi lah. Atas, luar daripada perkiraan kita, luar daripada ufuk alam dunia ni, alik sana ni. Langit ni pun kita tak tahu mana kaki dia, mana dia punya apa, bumbung dia tu bermula mana, tak tahu. Apa yang Allah SWT sebut, apa, min ghairi amadin tarawnaha. Mana langit tu Allah SWT cipta tanpa ada tiang. Mana tak tahu tu. Kita ni duduk lagu mana kedudukan kita di alam cakrawala ni, bumi ni lagu mana? Bumi ni tentu dah bulat. Orang pakai bumi lepel tu, duit sekali tu pendapat tak tahulah mari mana. Sebab Allah Ta'ala sebut dah yukawirul laila 'ala an-nahar wa yukawirul laila, apa, yukawir tu.
Yukawir tu takwir, maknanya belik. Digulung, dibelik. Jadi benda yang dililit dibelik ni dia bulat. Jadi bumi tu bulat. Kalau nak balas ni orang bumi antisfera ni sahab pula dah. Tu tak payahlah kita kira benda ni luar daripada kemampuan kita untuk kita buat keputusan, sebab kita tidak ahli dia. Jadi kita dengarlah pendapat ahli dia. Jadi dibuka seluah-luahnya pintu langit ataupun pintu-pintu syurga. Dibuka ni apakah untuk suruh kita masuk? Dah. Tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi sebab masuk syurga ni setelah daripada melintasi titian sirat baru boleh masuk syurga. Lepas tu dah apa buka. Jadi buka di sini maknanya bahagian ngaping. Bahagian ngaping. Persiapan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang bertakwa supaya demon ini lebih sungguh lagi. Sebab dibuka. Dibuka. Ada juga yang kata dibuka pintu-pintu syurga ni ataupun pintu-pintu langit, maknanya kalau orang tu mati bulan puasa, masuk bulan puasa dia mati dah, dalam keadaan dia menjaga puasa dia, walaupun tak habis bulan puasa, dibuka pintu langit untuk dia. Dibuka pintu langit untuk dia. Mana dia tu kira-kira dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mati dalam keadaan tidak dapat menyempurnakan sebulan Ramadan puasa, tetapi dia akan dapat masuk syurga. Ada juga yang kata maksud dibuka pintu-pintu syurga ni iaitu dibuka sebab-sebab bagi seseorang itu dapat masuk syurga. Gapo? Yang ni dibuka seluah-luahnya peluang untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk buka pintu syurga maknanya dibuka jalan-jalan ataupun dipermudahkan untuk kita ni buat amal yang menyebabkan kita dapat masuk syurga. Jadi nak masuk syurga dia kena amal lah. Masuk syurga dengan sebab amal melalui limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beramal. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu sebenarnya dibalas mengikut apa yang telah kamu buat. Jadi kalau kita nak masuk syurga kena beramal. Jadi dalam bulan puasa ni yang dikatakan dibuka pintu-pintu syurga, maknanya diberikan kepada manusia peluang untuk beramal yang mana amal itu tak ada kalau tak puasa. Dah. Sebab kalau lan ni dah kita nak puasa sebulan penuh tak boleh. Tidak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabinya puasa Isnin Khamis. Kalau kita nak puasa sepanjang hari setiap bulan Ramadan je boleh. Bulan lain tak boleh. Paling terik 11 hari. Hari ni puasa esok dak. Hari ni puasa esok dak. Nak puasa 2 hari sehari buka tak boleh juga. 2 hari puasa, sehari tak puasa. Lepas tu puasa pula 2 hari tak boleh. Tidak mengikut sunnah. Sebab hak sunnahnya sunnah Nabi Daud alaihissalam puasa 11 hari. Puasa 11 hari dan Nabi Daud tidak lari daripada medan peperangan. Mana Nabi Daud gagah. Sebab tujuan puasa ni juga dia sebagai latihan jihad lah. Sebab kita biasa berlapar. Satu masa kita pergi perang, bila perang ni kita nak bawa bekal ni sekadar mana boleh bawa lah. Kalau kita tanya askar pun banyak mana dia bawa. Jadi hak mana boleh bawa lah. Dah. Habis hak bawa tu kena bewak pula. Dah. Kena pitah got tu pula, kena pitah bewak pula. Dah tak ada arah. Jadi setara mana bekal kita boleh bawa. Jadi kalau orang tu biasa berlatih dengan puasa, dia bersabar atas lapar tadi, dia ada kekuatan. Tidak kata cepat lembek.
cepat lembek bila nak perang, disebabkan kelaparan. Jadi kalau Nabi Daud yang dikatakan berpuasa sebelas hari itu dia tak lari daripada medan peperangan, mana dia dalam keadaan ada kekuatan. Jadi puasa tu tidak menyebabkan tubuh dia lemah, tidak, gagah. Kalau orang kita ni kalau terlalu puasa sangat, puasa semacam tak, dia menyebabkan cekung, kuruh, lembek, letih. Jadi syariat tak sah tu. Sebab kita ni banyak cara nak buat amal ibadat ni macam-macam jenis. Jadi takkanlah kita nak tumpukan kepada satu ibadat je. Ibadat ni banyak. Ibadat dalam bentuk perang, dalam bentuk sembahyang, dalam bentuk puasa, zakat, tasbih, dah, takbir, selawat, baca Quran, dah, tolong orang miskin, bagi bantuan, dah. Musim-musim bencana ni kita buat bagi bantuan, macam-macam jenis ibadat. Jadi kalau kata puasa nak hari itu, maknanya kita tak faham konsep ibadat mengikut agama ni. Sebab Allah Ta'ala telah pelbagaikan bentuk ibadat. Peluang ibadat tu macam-macam. Jadi dibuka pintu syurga pada bulan puasa ni dengan seluah-luahnya, yakni diberi peluang untuk manusia beramal dengan amal yang tidak ada selain daripada bulan Ramadan. Nak puasa nak malam, nak hari bulan Ramadan. Begitu juga ada qiyam. Ada qiyam pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Bulan lain tu syarat dia kena tidur dulu. Kalau bulan tak puasa ni, lepas Isya tu boleh selalu 2 jam. Katalah kita tarawih 2 jam. Dah. Lepas tu kelik tidur pula. Kalau tak puasa, nak ajak tok imam mana sembahyang kita? Lepas Isya. Tak ada tok imam. Ambo peletih katanya tok imam. Dah. Tapi bulan Ramadan semangat berlaku. Tok imam dia bokok-bokok daripada asar duk mulai Quran dia tu. Sebab apa nak baca dia sembahyang tarawih? Semangat berlaku. Jadi benda tu maknanya peluang untuk beramal dengan amal yang tak ada pada bulan lain, itu hanya ada pada bulan Ramadan. Itulah makna dibuka seluah-luahnya pintu syurga. Amal yang membawa kepada syurga. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bulan Ramadan, Nabi adalah seorang yang paling dermawan sekali. Nabi seorang yang pemurah. Sifat pemurah Nabi tu makin bertambah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tadarus dengan Jibril, baca Quran. Jadi Nabi oleh kerana dapat mengulang baca Quran dengan Jibril, bertambah ilmu ke apa semua. Jadi Nabi menzahirkan kegembiraannya itu dengan banyak bersedekah. Begitu juga untuk orang yang berpuasa ni, dia dapat kelebihan berpuasa satu, kelebihan menyediakan makanan untuk orang buka puasa dapat juga. Kalau len ni payah. Len ni hari Senin Khamis tu, kalau kita nak belanja orang buka puasa, payah juga nak cari tu. Tapi kalau bulan puasa mudah. Mudah pada kita untuk cari orang buka puasa. Kita buat mari sejik kat 10 kotak watama, pakat waklik sikit-sikit orang, boleh dah pahala kita. Dah kita mari letak 10 buku cendol ke gapo ke, mudah. Ataupun kita tengok rumah orang susah kak, wui 100 ke dia, ambil lah buat belanja buka puasa. Dah. Jadi peluang. Jadi membantu orang dalam menyempurnakan ibadat, benda yang besar. Kita sendiri dapat berpuasa, dan satu lagi kita dapat menyediakan rezeki untuk orang lain berbuka puasa. Begitu juga sahur itu sendiri mendatangkan pahala yang besar kepada orang yang berpuasa. Walaupun kita kata makan pun, tetapi bila makan tadi sebagai kita kata persiapan untuk berpuasa, maka itu mendatangkan pahala yang besar juga. Apatah lagi sahur kita, puasa kita tu ada sahur, dan itu adalah pembeza antara sahur
puasa orang beriman dengan puasa orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dia tak ada sahur, kita ada. Selain daripada dibukakan kepada manusia peluang ibadat-ibadat, dibukakan juga untuk manusia ni rahmat-rahmat. Makin dapat rahmat ke rezeki ke dah. Jadi kalau kita tengok tak apa baik mana kalau boleh puasa ni, dah mudah nak buat kebajikan. Itu orang panggil terbuka. Pintu hati kita tu jadi terbuka untuk buat kebajikan, suka tolong orang. Puasa tu sendiri dapat melatih kita supaya ada simpati kepada orang. Jadi perasaan jadi rahmat, saya dah bersimpati kepada orang susah ni, dia banyak timbul pada bulan puasa. Sebab apa? Sebab kita sendiri lapar. Kita lapar ni dah. Kita lapar, kita rasa ia akan mari perasaan dalam diri kita. Sepatutnya walaupun tak ada, sepatutnya kena ada. Lagu mana? Kita dengan rasa lapar sikit ni, kita kena fikir macam mana orang lain tu. Dia lapar tu sepanjang tahun. Tak cukup sepanjang tahun. Kita ni lapar sebentar je. Bulan puasa ya serah lapar. Jadi macam mana orang miskin, orang susah tu sepanjang tahun tak cukup makan dia. Memang terpaksa puasa lah kalau kita kata dah. Terpaksa puasa. Sebab apa? Tak ada benda nak makan. Macam Nabi kan, di peringkat awal di Madinah tu, bila Nabi SAW balik ke rumah dia, tanya pada isteri dia, ada apa boleh makan pagi ni? Isteri dia kata tak ada. Kalau kita aku puasa. Aku puasa. Maknanya itu rumah Nabi tu, tak ada makanan nak dimakan. Jadi terpaksa puasa. Jadi bila kita puasa tu, itu mengingatkan kita mengingatkan kita kepada nasib orang-orang yang susah, yang kelaparan, makan tak cukup apa semua tu. Jadi mestilah timbul dalam hati kita rahmat, terbuka. Pintu langit terbuka, maknanya mesti dalam diri kita ni terbuka pintu kasih sayang, pintu rahmat untuk orang. Kita kena bermurah hati, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Begitu juga ada juga ulama yang kata maksud dibuka seluas-luasnya pintu syurga ni, iaitu digandakan pahala-pahala amal. Digandakan kepada kita pahala-pahala beramal, supaya kita ni mengisi pada bulan Ramadan ni dengan memperbanyakkan amal ibadat. Sebab pahala-pahala digandakan. Apa bulan puasa saja. Dia kira ginilah, kita masuk bulan Ramadan ni, oleh kerana bulan Quran, kita semua dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah ibadat puasa serentak. Jadi dia bila semua tu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih menyerupai kepada malaikat. Maknanya serentak tu. Boleh kalau kira boleh Allah Taala nak buat pada kita ni, puasalah kamu semua masing-masing 30 hari setahun. Ikutlah bila-bila nak. Biar setahun tu cukup 30 hari. Tapi tak, Allah Taala nak supaya kita ni puasa dalam bentuk berjemaah. Dalam bentuk berjemaah. Macam kita semaya lah. Semaya yang sempurna, warka'u ma'ar raki'in. Semaya dengan berjemaah. Boleh nak semaya sorang-sorang, tapi tak nampak syiar, tak nampak kesungguhan. Tapi kalau semua ni dalam keadaan semua lapar, semua dalam keadaan tawajuh, ingat kepada Allah SWT, semua dalam keadaan takwa, fikir macam mana nak capai takwa, fikir macam mana nak memperbanyakkan ibadat, maka segala keberkatan, segala rahmat tu dia lebih banyak muncul. Maka sebab itulah dipilih bulan Ramadan ini dengan pelbagai amal. Bila pelbagai amal, maksud kita banyak amal, maka digandakan pahala-pahala untuk kita. Begitu juga
diperbanyakkan, dianjurkan supaya kita ni banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mana pintu rahmat, pintu keampunan dibuka dengan seluah-luahnya. Jadi yang dikatakan dibuka pintu syurga, maknanya dibukakan pengampunan untuk manusia. Sebab nak masuk syurga ni dia mestilah dalam keadaan tidak bersalah, tidak berdosa. Jadi cara nak melepaskan dosa adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita ni pakak-pakak minta maaf. Bukan minta maaf saja, harta kelip bahagialah. Hutang-hutang tu kena bayar juga. Dah, ni salah Ramadan minta maaf semua. Dah, bermaaf sebelum Ramadan. Tak apa. Cuma kena ingatlah hutang-hutang tu kena bayar tak. Dah, jangan buat senyap. Bunyi atas semua nasi orang buka puasa masjid. Dah, hutang orang tak bayar. Tak sah juga. Maknanya ia dikatakan bermaaf tu. Dah. Jangan lupa hutang. Sebab itu hak orang. Dah, hak orang tu yang kita tanggung, yang kita pikul. Jadi dibuka untuk kita peluang beramal, pahala yang berganda, keampunan dan juga rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikunci serapat-rapatnya pintu neraka. Kalau kita pakai dengan makna zahir, hak mana mati pada bulan Ramadan, dah. Dalam keadaan dia puasa, itulah syarat dia puasa imanan wa ihtisaba. Puasa dengan penuh keimanan. Kerana takwa kepada Allah Ta'ala, kerana beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah, kerana mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka dia masuk syurga, selamat daripada api neraka. Ditutup pintu neraka. Maknanya kalau dia mati bulan puasa, dalam keadaan dia puasa, ditutup pintu neraka untuknya. Macam mana boleh berlaku? Ini atas limpahan rahmat Allah Ta'ala lah. Sebab Allah Ta'ala ni kalau ikut sipir biasa dah, dia pakai keadilan dia. Kalau dia pakai keadilan dia, siapa-siapa yang beramal, dia dapat lihat amal kebaikan dia. Siapa-siapa beramal dengan amalan kejahatan, dia akan dapat balasan jahat. Siapa-siapa buat baik, dia dapat balasan baik. Siapa-siapa buat jahat, dapat balasan jahat. Jadi kadang-kadang orang yang tak pernah buat kebaikan tapi dia ada iman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh masukkan dia dalam syurga walaupun tak ada amal. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang dia nak tunjukkan maghfirah dia, keampunan dia nak tunjukkan rahmat dia boleh. Walaupun orang tu tidaklah sempurna amal dia. Ataupun dikunci serapat-rapatnya pintu neraka Jahannam ni, dah. Itu bila seseorang itu berpuasa, keinginan dia tu untuk buat benda-benda jahat jadi berkurangnya. Tutup pintu neraka tu sebab amal yang membawa ke neraka kurang dah. Dia tidak lagi berminat. Disebabkan apa? Disebabkan dia taat pada Allah Ta'ala, menjaga nafsu dia, tak makan tak minum, dah, tak fikir dah. Oleh kerana dia tak fikir dah nak makan nak minum, dia tak fikir dah nak buat maksiat. Kalau dia buat maksiat pun dia takut ni puasa. Jadi dia menghormati puasa, dia menghormati orang lain yang puasa, dia menghormati bulan puasa, maka dia pun tidak buat kejahatan. Jadi dia bila dia tahu kejahatan, makanya pintu neraka untuknya tertutup. Jadi yang dikatakan tertutup pintu neraka ni, maknanya perbuatan yang membawa pada neraka dia tak buat. Dia menjauhi maksiat. Itu ringkas. Ditutup pintu neraka maknanya dia menjauhi maksiat. Sebab maksiatlah sebab masuk dalam neraka. Kemudian wasul silatis syayatin, dan dirantaikan, dibelenggu syaitan-syaitan. Dibelenggu syaitan-syaitan ni maknanya syaitan ada beberapa tafsir juga. Kalau kita pakai hak zahir,
Itu syaitan-syaitan hak keras kepala ni, ia selalu menggoda, selalu menyesatkan manusia, selalu duduk kecek manusia ni. Dia tidak dapat bertindak terhadap manusia, terhadap orang beriman. Untuk orang beriman pada keistimewaan untuk orang berpuasa, orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan ni, syaitan ia jahat-jahat tadi dipanggil syaitan maradah. Syaitan yang keras kepala tidak dapat menggoda, tidak dapat menyesatkannya. Jadi kalau kita kata macam mana orang-orang itu tidak dapat melakukan maksiat, orang itu dapat menjauhi maksiat pada bulan Ramadan, sebab syaitan itu tidak dapat menggoda dia. Syaitan telah ditambak. Jadi disebabkan puasa, keinginan dia untuk buat maksiat tertutup. Sebab dia telah mendidik jiwa dia tu dengan lapar dan minum, tak makan. Jadi nafsu dia tu lemah. Bila nafsu lemah, maka dia tidak berkeinginan untuk buat maksiat. Jadi nafsu dia lemah. Jadi manusia ni buat maksiat pertama kerana nafsu dia lemah. Yang kedua, syaitan ditambak. Jadi syaitan tu tidak dapat menggoda dia. Jadi kita boleh nampak di sini manusia buat maksiat ni kerana yang pertama keinginan nafsu dia. Orang panggil nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang menyuruh buat nafsu yang menyuruh buat benda-benda jahat. Yang kedua kerana syaitan. Jadi keistimewaan untuk orang beriman yang berpuasa supaya manusia tu menjadi orang bertakwa, orang yang taat, maka Allah Ta'ala menyekap syaitan daripada menggoda dia. Begitu juga Allah Ta'ala menutup pintu syahwat dia disebabkan berpuasa. Itu semua Allah Ta'ala nak zahirkan limpahan rahmat dia kepada manusia. Jadi keistimewaan syaitan-syaitan ini dibelenggu itu untuk orang beriman yang berpuasa lah. Kalau orang tak puasa, dia tak dapat ni. Sebab kita tengok ada orang tak puasa tapi jahat sebetulnya dia tak kira dah. Jadi dibelenggu syaitan tu maknanya syaitan tu tidak dapat menyesatkan manusia pada bulan ni. Kemudian hadis berikut ni, babu wujubi shaumi Ramadan li ru'yatil hilal wal fitr li ru'yatil hilal wa annahu idza ghumma fi awwalihi aw akhirih ukmilat iddatu syahri 30 yauma. Ini bab wajib berpuasa pada bulan Ramadan itu kerana melihat anak bulan. Anak bulan. Penentuan dia tu bila mana kita dapat melihat anak bulan Ramadan. Begitu juga berhari raya kerana melihat anak bulan Syawal. Bukan semata-mata takwim tu. Tak. Kena berpandukan kepada ru'yah dia panggil. Kemudian orang panggil hari kita tengok anak bulan tu dah. Pada petang 29 Syaban. Dah. Petang 29 Syaban. Ada pada ketika tu panggil imkanur ru'yah. Ada kemungkinan kita dapat melihat anak bulan. Dia panggil kenampakan anak bulan. Jadi kalau kita nampak anak bulan Ramadan pada hari itu, pada malam tu lepas maghrib kita nampak, maka wajiblah kita berpuasa esok. Maknanya bulan Syaban itu 29 hari. Tetapi bila mana jauh mendung tu, hujan ke, tak nampak anak bulan. Maka dalam hadis kata kena cukupkan bulan Syaban itu 30 hari. Maknanya esok tu tak boleh puasa lagi. Esok tak boleh puasa lagi, lusa baru puasa. Jadi bulan tu pada bulan Syaban pada tahun tu kena kira 30 hari. Disebabkan tak nampak anak bulan.
Hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan. Nabi menyebut tentang bulan Ramadan, faqala la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kamu berpuasa tak so gaduh nak puasa. Rajin setara mana pun, sungguh kita nak puasa setara mana pun, jangan gaduh. Jangan puasa selagi tak tengok anak bulan. Lepas tu kita tak je tengok anak bulan ni, tak tengok bersadah. Dah. Mana wakil lah Tok Peti. Dah, Tok Peti, Tok Qadi, setiap jajahan ni ada Tok Qadi. Dan betul lah kita tengok. Padang dan betul lah orang berjuru, orang warak. Jadi warak setara mana pun kita tak boleh puasa melainkan masuk satu Ramadan dengan nampak anak bulan. Begitu juga wala tuftiru hatta tarahu. Jangan lorak nak raya. Jangan kamu berhenti daripada berpuasa sehinggalah kamu nampak anak bulan, yakni anak bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu dilitupi oleh awan, faqdurulah, maka kira. Kena kira. Kena kira maknanya kena kira 30. Jadi petang 29 Ramadan kita tengok anak bulan untuk menentukan esok satu Syawal atau tidak. Kalau nampak maka gayalah esok. Tapi kalau tak nampak, kena tambah satu hari lagi. Maknanya tahun tu Ramadan 30 hari. 30 hari. Jadi kalau tak nampak, kena kira 30 hari. Kena kira 30 hari. Jadi hak asal bulan-bulan ni, dia 29 hari. Dalam hadis kita baca ni, hadithu Ibni Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha, يعني 30. ثم قال وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. Hadis Ibn Umar, Nabi SAW kata bulan ni lagu ni sekali gini maknanya 30 hari. Dah. Kemudian Nabi kata bulan ni gini lipat. Jadi 29 hari. Jadi bulan tu 29 30. 29 30. 29 hak asal. 29 hak asal tu maknanya kita bersedia dah untuk tengok anak bulan pada petang 29. Dah. Kalau tak nampak bulan jadi 30. Jadi bilangan hari dalam bulan Islam ni 29 30. Dah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah. Kita ni umat ya ummiyah. Ummiyah ni orang Mekah. Hak tak ada kitab. La naktub wala nahsub. Kita ni bukan jenis hak nulis, bukan jenis hak ngira. Mana kita ni bukan orang yang baca kitab-kitab falsafah macam Greek, Yunani. Kita ni bukan orang macam orang ada Taurat dan Injil. Dan kita ni bukan wala nahsub, dan kita ni bukan orang yang menggunakan falak, nujum. Tak kira. Maknanya Nabi SAW nak memberitahu kita orang Mekah ni, perjalanan hidup kita dalam pengiraan hari dan bulan ni begitu mudah. Kira dengan jari je. Kira dengan jari ringkas. Jadi Nabi kata asyhru hakadha wa hakadha, yakni marratan 29 wa marratan 30. Bulan ni lagu ni. Mana bulan gini. Wa hakadha, bulan ni gini. Maknanya bulan dalam Islam ini yang berdasarkan kepada Qamariyah, orang panggil tahun Qamariyah 30 hari, 29 ataupun 30 hari. Itu hak semoleknya. Jadi kalau kita nak bayar gaji pada pekerja kita, lebih hak mesra kan, hak bulan ni 29 hari boleh dah gaji. Kalau pakai hak miladi ataupun Masihi tu 31. 31 30. Sekolah hambak lah dah.
Februari yang suruh metah sikit, kena tahun lopak kat 28 hari dah. Bolehlah sekali tu. Tak, tu pun 4 tahun sekali. Itulah beberapa hadis yang kita baca pada malam ni berkenaan dengan berpuasa pada bulan Ramadan itu berasaskan kepada nampak anak bulan. Nampak anak bulan, walaupun kita ada takwim, tetapi tidak gata dengan takwim. Takwim tu untuk kemudahan je, panduan. Tetapi tidak kena kita tengok juga. Kena kita juga anak bulan. Sebab itulah sungguh tak sungguh tepat kita ni habis tepat kita tengok anak bulan. Jadi puasa berpandukan kepada melihat anak bulan. Kalau semaya berpandukan kepada matahari. Berpandukan kepada matahari, kedudukan matahari itu untuk semaya. Puasa ni dia berpandukan kepada bulan. Jadi semua tu Allah Ta'ala kata lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu dapat menghitung bilangan bulan, bilangan tahun-tahun. Maknanya Allah Ta'ala buat alam semesta ni untuk pengiraan kehidupan kamu, bukan untuk kamu sembah. Bukan kata sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang, tidak. Tetapi itu adalah untuk kiraan perjalanan hidup kamu, pengiraan tahun kamu. Bukan pengiraan nasib. Tak. Tetapi pengiraan matematik, pengiraan kalender kamu. Itulah. Kemudian ada dalam bab ni ada soal lagi, lepas tu tak apa kita simpan pada minggu akan datang. Jadi setakat tu saja apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.